Okey, lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. ومما يجب اعتقاده أن الأمم يؤتون صحائفهم وهي الكتب التي كتبت الملائكة. ومما يجب اعتقاده, dan sebahagian daripada perkara yang wajiblah oleh i'tiqad akannya, akan perkara tu. Yang ini wajib bagi sekalian mukallaf bahawa mempercayai, yakni belajar, mengetahui, mempercayai serta i'tiqad di dalam hati. Apa perkara-perkara sam'iyat lagi ni? Annal umama, akan bahawasanya segala umat itu. Umama ni jamak kan, jadi jamak daripada ummah. Ummah ni satu umat, satu pengikut. Bagi setiap rasul tu dia panggil ummatun. Bagi sekalian umat dia panggil umam, jamak lah. Sekalian umat itu, mana sekalian umat ini masuk sama ada jin ataupun manusia, seluruhnya lah. Semua umat tu yu'tawna sahaifuhum, diberi akan mereka itu akan segala suhuf mereka. Ini di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman, dan ini pasti akan berlaku bahawasanya setiap ummah, mana setiap orang daripada kita, merangkumi sama ada manusia ataupun jin, nanti selepas daripada kita dibangkitkan semula daripada kubur, kemudian kita dihimpunkan di padang mahsyar Allah. Selepas daripada dihimpunkan itu, selepas itu maka seluruh ummah ini akan menerima suratan amalan masing-masing. Mana setiap orang kita ni, kita akan menerima rekod kan, sama ada rekod baik ataupun rekod buruk yang kita usaha dan kerjakan atas dunia ni. Ni kata ni, yu'tawna sahaifuhum, diberi akan mereka itu umam sahaifuhum akan segala suhuf. Suhuf ni makna asal, makna suhuf lembaran. Lembaran, tulisan-tulisan ni suhuf kan. Macam kita kata kitab ni suhuf ni helaian demi helaian kan. Suhuf jamak ada sahaif kan, suhuf Musa, suhuf Syis, kitab-kitab yang tak besar sangat. Kalau besar tu dia panggil kitab. Kitab Zabur, kitab Taurat kan. Kalau helaian-helaian tu dia panggil suhuf kan. Ataupun jamak ada juga, asal daripada mufrad dia sahifah, jamak dia suhuf, dan juga jamak atas wazan mafa'il sahaif. Segala sahaif, suhuf. Apa suhuf ni? Wahia, itu yang kata sahaif tu al-kutubul lati, iaitu kitab. Kitab ni surat amalan lah kan. Ulama kita terjemah, ulama Jawi kita terjemah suratan amalan.
rekod dalam rupa suratan amalan. Dan rekod daripada suratan amalan kita ni. Kutub, asal makna kutub tu ismun li jumlatin minal ilmi mustamil, dari jumlah ilmu yang merangkumi beberapa bab, beberapa fasal, beberapa masalah dan furu' pada ghalibnya. Itu makna kitab. Maksud kitab di sini bukan kitab tu, iaitu suratan amalan. Allati katabatil malaikah, yang menulis oleh malaikat fiha, fi kutub tadi ni. Jadi suratan-suratan amalan yang direkod ataupun dicatat di situ berkenaan dengan apa? A'malahum, akan segala amal. Mana kerja buat kita atas dunia ni. Mana direkod itu semenjak permulaan usia baligh. Kalau baligh kita lebih kurang lah dalam usia belasan tahun, ataupun dalam mazhab al-Imam Syafi'i penghujung bagi baligh iaitu 15 tahun. Selepas daripada 15 tahun, kalau tidak ada tanda-tanda baligh sebagaimana bermimpi ataupun keluar mani, maka dikira baligh mengikut umur. Takat 18 lah maksimum dah. Lebih daripada tu kalau tak mimpi pun kira baligh lah. Mana waktu tu segala tindakan kita ni direkod dan akan diambil tindakan. Jadi sepanjang hidup kita ni, daripada permulaan baligh sampailah kita mati, semua kerja buat kita ni direkod ataupun ditulis oleh para malaikat Allah. Amalan-amalan yang dilakukan oleh umam ini fid dunia, semasa berada pada dunia. Masa kita duduk di dunia ni, rekod atas dunia. Sebab atas dunia ni Nabi kata darul amal, itu negeri ataupun tempat kita melakukan amal ibadat, amalan-amalan kebaikan. Kalau baik yang kita himpun, maka baiklah rekod yang kita akan dapat. Kerja kita pun rekod kan. Apabila orang buka rekod kita ni, mana rekod di atas hasil kerja kita. Kalau kerja kita memberansangkan dan memuaskan, maka keputusan dia layak menerima anugerah cemerlang. Kalau kerja duk tuih dengan culah ya kan, pergi sana tak-tak orang nak bagi tokoh tiger Malaysia, mana nak boleh kan. Hang bekerja culah ya. Macam tu pula. Kalau sini pun kita culah dengan ibadat, amalan ni, pergi sana jangan duk harap. Kan? Karena kita menerima apa yang kita semai dan tanam atas dunia, maka tempat akhirat kita menuaikan hasilnya. Sana tempat kita nak tuai apa yang kita tanam, apa yang kita semai di atas dunia ni. Ni dunia darul amal. Kaedah mana? Kata-kata ni. Dunia darul amal ini wal akhirah darul jaza. Dia ada sebut hadis. Hadis ni ada hadis riwayat bil lafzi wal makna, ada riwayat bil makna kan. Semasa amalan kita ni di atas dunia ni, diberi itu mik lagu benar, ya'khuzuhal mu'minun, mengambil akan dia akan sahaif tadi ni oleh segala orang yang beriman. Ambil itu bi aimanihim, ini menanda kata seseorang itu ahlus su'ada. Maka di akhirat ni ulama kata hanya ada dua ahli sahaja. Yang pertama dia panggil ahlus su'ada, ahli yang mendapat kebahagiaan terlepas daripada neraka dan dapat masuk ke dalam syurga Allah, dia panggil puak su'ada. Satu lagi dia panggil ashqiya. Ashqiya ni puak-puak yang celaka, nasib malang. Siapa? Ni orang-orang yang menerima suratan amalan dengan sebelah tangan dia yang kiri. Siapa yang akan terima amalan belah kanan ni? Wal al-mu'minun ya'khuzuhal mu'minuna, mengambil akan dia akan sahaif ataupun kutub tadi ni oleh segala orang yang beriman. Umum. Sebab iman dia ada dua. Kita kena ingat balik asal bicaraan kita. Yang pertama iman yang taqi. Mukmin yang taqiyun, orang iman yang benar-benar bertakwa. Yang kedua orang beriman yang asi, orang beriman yang banyak melakukan dosa dan kejahatan.
kebaikan ada, sikit sangat. Mereka ni nak terima amalan dengan tangan apa? Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ni, kita tak muskil, kan? Mesti dah menerima suratan dengan tangan yang kanan. Tapi orang-orang Islam, orang yang beriman ni, dia beriman tapi ibadat kurang. Culah lah bang ibadat ni. Semayang pun kerja qada. Puasa pun tak ni. Bekang ibadat tu kadang-kadang tu dosa ya banyak. Tapi iman tak gadai, duk beriman situ. Orang tanya semayang wajib. Hoi, wajib mah. Tunggu lagi. Tahu awak yang tak semayang? Aku tak tahu, aku pun tak tahu siapa aku jadi guni kan. Ada bangsa tu. Tu dia panggil mukmin yang asi. Mukmin yang asi ni nak terima suratan amalan belah mana? Ni hari ni Allah nak mempamerkan tentang kerahmatan Allah. Jadi kita akan cerita sewaktu Allah buka tawaran ataupun Tuhan buat pengumuman sebelum suratan amalan kita ni diberi kepada kita. Mana mangkit kita daripada kubur, tak ada siapa bawa suratan rekod. Habis bila diminta oleh Nabi kita bahawa dipercepatkan tentang hisab, nak hisab, nak timbang amal tu, terima suratan amalan dulu. Terima suratan amalan, baru pergi timbang. Angkat suratan amalan tu lah, pergi tak atas neraca timbangan ni, panggil mizan tu. Waznu tu menimbang. Mizan ni tempat yang ditimbangkan amalan. Nanti kita akan masuk. Dan kitab kita ni dia tak ada. Dia sentuh gitu je. Saya nak kena ambil kitab lain, bahabak mizan. Mizan wal waznu wal mizan. Mizan ni timbangan amalan. Amalan kita ni kena timbang. Orang kata kat beli ikan yang kena timbang. Amalan kita pun ambil kira juga. Ni tak cukup kilo per kayuh. Kan? Ni amalan kita tak kayuh nak perberat belah kebaik ni. Ni. Jadi Al-Imam Mawardi, Imam Ali bin Muhammad Abul Hasan Al-Mawardi, salah seorang ulama yang terdahulu. Dia lebih awal daripada Al-Imam Al-Ghazali lagi. Tahun kewafatan Imam Mawardi, tahun tu juga beranaknya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali beranak 450 Hijrah. Imam Mawardi wafat 450. Mana dia beranak di penghujung 300 Hijrah. Digelar dengan muallif Sahawi Kabir, salah seorang yang mensyarahkan kitab Al-Um Al-Imam Syafi'i 24 jilid lebih. Imam Mawardi lah sebut. Imam Mawardi kata apa? Ya'khuzuhu biyaminihi. Orang-orang mukmin yang fasik pun akan dapat terima suratan amalan dengan tangan yang kanan. Cuma sinaran cahaya yang terpancar daripada suratan amalan itu tidak setanding dan tidak segemilangan orang-orang iman yang bertakwa yang amalan dia banyak. Ambil tangan kanan, boleh tangan kanan juga, kata Imam Mawardi. Ni rahmat Allah bagi. Patut dengan rekod buruk ni kan, lempak pergi tu ambil kot belakang, kilas tangan bagi kot belakang kan. Tapi tu dia lah rahmat Allah pada hari ini. Kata Imam Mawardi, wa ammal mu'min al-fasiq, orang-orang beriman yang fasik. Fasik ni ada dosa banyak kan, dosa cukup banyak, cuma dia tak kufur. Ni nilai iman di sisi Allah tu tinggi. Jangan buat agama murah, nilai iman tu besar. Tu fasik. Dia fasik semua, tak kira dosa dengan siapa. Jahat banyak. Mukmin taqi, hak tu kita tak muskil kan. Hak beriman, orang yang soleh, waliullah, hak tu kita tak muskil dah kan. Hak tu memang boleh suratan tangan kanan. Ni hak dosa banyak ni, kaki pelaga ayam, pelaga kebau pada ni kan. Tu dia kena selesai nantilah. Tak selesai timbang. Lepas tu timbang tu pada orang turut. Kadang-kadang manusia lepas timbang clear lah, tak jalan masuk syurga, orang tuntut lagi patah balik dekat neraka. Tu cerita banyak lagi ni ke depan kan. Tu yang kita takut tu, duk jalan kaki sejengkal lagi nak masuk syurga, Tuhan suruh panggil balik. Hang kenal tak dia ni? Pai. Tu masalah. Ni Imam Mawardi kata, orang-orang yang fasik sekalipun bi annahu ya'khudhuhu, dia kata dijazamkan bahawasanya mengambil ia mukmin fasik bi yaminihi wa huwal masyhur. Inilah pendapat yang masyhur.
di sisi ahli sunnah wal jamaah. Thumma haka qawlan bil waqfi. Kemudian Imam Mawardi kata ada pendapat yang mengatakan tawakuf, tak putus. Orang-orang yang beriman yang banyak dosa, tangan kanan ke tangan kiri, bagi ulama tawakuf, tak berani kata. Dan sebab itu diserahkan kepada Allah. Dan kalau tangan kanan orang yang soleh, orang yang bertakwa, ini kita maklum. Hak dosa banyak, wallahu a'lam, para ulama kata. Dan itu dia sebut itu, tapi pendapat masyhur tangan kanan enggak. Wala qailun innahu ya'khudhuhu bishimalihi. Tak ada ulama yang kata orang-orang yang fasik ini terima suratan tangan kiri, tak ada. Adakah terima suratan tangan kanan? Dua pendapat. Pendapat pertama, banyakkan ulama masyhur kata ambil tangan kanan tak? Sebagai ulama lain kata sengat. Tak tahu. Tangan kiri ke? Dah, tangan kiri tetap dah tak. Adakah tangan kanan? Wallahu a'lam. Tak kata tangan kiri. Kan? Ni ulama berdasarkan dalil. Wa fi kalami ba'dihim, ada dalam fatwa daripada sebahagian ulama, anna hunaka qawlan bi annahu ya'khudhuhu bi shimalihi. Tapi ada sebahagian ulama lain kata orang yang mukmin yang fasik ambil tangan kiri ke? Tapi qaul sebahagian ulama. Waqtulifa, ada khilaf ulama. Faqila ya'khudhuhu qabla dukhulin nar wa qila ba'da khurujihi minha. Bagian ulama kata menerimalah orang-orang beriman yang banyak dosa ini, iaitu menerima dia tu sebelum daripada masuk neraka. Bagian ulama kata tak, selepas keluar daripada neraka. Kalau keluar daripada neraka, mana kata memang suratan tangan kanan lah. Dan selesai dah dosa. Sebagai ulama kata tak, sebelum masuk neraka lagi. Sebelum masuk neraka tak mau tangan kanan. Tapi tangan seksa kena seksa juga. Kena tahan akal lepas nanti. Atau sebagai ulama lain kata tak, tangan kanan juga. Tangan kanan juga. Itu iman kita menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini dia panggil orang-orang yang beriman ini. Ada dua lah. Beriman yang muttaqiyun, yang beriman yang bertakwa. Ini memang tangan kanan. Hak fasik, pendapat masyhur mengatakan tangan kanan juga. Tu dia kata ya'khudhuhal mu'minuna bi aymanihim, jamak pada yamin, aiman. Aiman makna sumpah kan. Aiman pun sumpah juga, jamak pada yamin kan. Tapi makna sumpah. Ini kita terjemah sumpah pula kan. Istilah dia panggil yamin mardud, bukan sumpah yang ditolak. Kadang orang lah, dia tak mengaji kitab fiqh, yamin mardud nak sumpah dia tak diterima. Bukan sumpah tak diterima, yamin mardud tu disuruh dia bersumpah, dah kawan tu tak ni sumpah. Hang pusing kot mana kan. Ni banyak lah ni kan nak telaah ke diri. Aduh, istilah fiqh. Itu istilah. Jadi orang-orang yang beriman akan menerima suratan dengan tangan yang kanan. Wal kufar, dan orang-orang yang kafir, orang kafir, bisyama'ilihim ay ya'khudhuha bisyama'ilihim, akan menerima suratan amalan mereka ini dengan tangan yang kiri. Orang yang kafir akan menerima suratan dengan tangan yang kiri. Ini yang digelar dengan al-ashqiya, golongan yang celakalah mereka ini nanti di akhirat. Inna syaqi lada syaqiyul adali wa aksuhu sa'ilul lam tubaddali. Dalam Jaharah sebut inna syaqi lada syaqiyul adali. Orang yang celaka itu Allah mengetahui dan Allah telah menentukan keputusan tetap pada azali lagi kan. Kata Sa'id dusum lam tubaddali. Macam tu juga orang-orang yang bahagia dan beruntung pada azali lagi, Allah Ta'ala dah tetap dan Allah dah mengetahuinya. Mana dalil dia? Wa qad thabata dhalika, dan sesungguhnya telah sabit oleh demikian itu. Demikian mana yang kata orang-orang yang kafir itu menerima suratan amalan mereka ini dengan tangan yang kiri, sedangkan orang-orang yang beriman sekaliannya menerima dengan suratan amalan itu dengan tangan yang kanan. Cuma orang yang bertakwa, yang amal ibadat dia banyak cahaya lah, terang muka dia lebih daripada
dosa banyak ni lagi kan, cahaya dia tu banyak. Kita cerita bawah ni mana bil kitab, dengan kitab ni Quran lah, ayat-ayat Quran yang lagi akan datang dia akan sebut lah. Was sunnati, dan juga sabit melalui sunnah, yakni hadis-hadis Nabi. Wa ijma'i ahli al-haqqi, ay ahli sunnah wal jamaah, dan juga persepakatan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini ijma' dan benda yang telah diijma', persepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang-orang yang beriman akan menerima suratan. Semua orang ni akan terima suratan, ijma' ulama. Mana orang yang tak percaya jatuh kufur berkenaan dengan suratan amalan ni. Siapa-siapa kata saya mengarut tak ada bagi surat-surat apa lah kan. Kufur jatuh kan, besar mudaratnya. Mana daripada Quran ni ayat mana? Ammal kitabu, ay ammal dalilu minal kitab, adapun dalil sabit melalui Al-Quran, faqauluhu ta'ala, maka iaitu firmannya Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Cak tengok tak mana tu dia tak tahu. Kita cerita banyak cerita tu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, maka adapun mereka utiya yang diberikan kitabahu akan suratan amalannya, diberi tu biyaminihi dengan tangan yang kanan, yakni melalui tangan kanan. Bagi kat dia, dia ambil melalui tangan yang kanan. Fayaqulu, maka berkata ia man tadi ni, ha umqra'u, nah bacalah olehmu kitabiyah, akan suratan amalanku ini. Dia kata bila malaikat suruh tangan kanan, nah baca, dia suruh malaikat baca balik. Kayak gitu. Ni dia kena tafsir ayah bil ayah. Kadang ditafsirkan murad ayat Quran ini dengan ayat yang lain. Kadang-kadang tafsir ayah bil riwayah. Kita tafsirkan ayat-ayat Quran yang berbentuk secara ijmal ini ditafsir dengan sabit melalui riwayat hadis. Jadi cerita dia panjang. Panjang nak cerita bab-bab ni, kita cerita api lah. Dah ulama cerita kan. Apa cerita dia? Cerita dia sebab tu kita nak menerima suratan amalan ini. Dan Allah terlebih dahulu Allah buat satu pengumuman. Ni kita akan cerita nanti. Bab pengumuman ni bawah sikit kita cerita. Dan dalam hadis Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Imam Tirmizi riwayat berkenaan dengan tafsir ayah. Bab kalau kita ngaji Sunan Sitah ni, mana-mana Sunan Sitah ni selepas daripada bab-bab yang disusun oleh musannaf, dia akan mai dalam bab tafsir, iaitu mentafsirkan Quran. Selalunya berada pada juzuk-juzuk yang ujung. Ini ikut penyusul lah. Kebanyakan macam Imam Tirmizi ni, kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi, dia duduk di dalam juzuk-juzuk yang agak ke belakang, juzuk 7, juzuk 8 kan. Tu dia akan buat mai bab tafsir, iaitu hadis-hadis yang mentafsirkan ayat-ayat Quran. Itu memang Sunan Sitah ni memang begitu lah. Abu Daud pun begitu, Bukhari pun begitu, Muslim pun semua begitu. Jalanan Sunan Sitah dia begitu. Dan Sunan-Sunan lain pun banyak gitulah. Makna dalam kitab hadis mereka ni, mereka akan ambil bab-bab belakang ni, mana hadis yang Nabi tafsirkan lagi ayat-ayat Quran secara ijmal. Dan sebut secara begitu. Kalau kita nak faham terus, tak boleh. Nak faham makna dia tu, kena ditafsirkan melalui hadis-hadis Nabi. Itu dia panggil hadis-hadis, dia panggil bab tafsir ataupun tafsir ni. Dia cerita dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW mentafsirkan dalam ayat dalam suratul Isra, yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Allah Ta'ala ni akan menyeru. Ni cerita ni dia buat balik pergi dekat kaum dia ni. Jadi suratan-suratan amalan kita ni terlebih dahulu
kita ni dipanggil berhimpun dulu. Allah suruh kita berhimpun dalam kelompok masing-masing dulu. Mana kita ada geng. Bukan seorang-seorang kita duduk situ. Ada kumpulan-kumpulan, bukan camuk bagi hampa duduklah sekaligus seketui tu. Tak. Terlebih dahulu ni Nabi cerita ayat ni, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Hari itu Nabi kata, Allah Ta'ala sebut, nad'u kullu unasin, kami seru akan setiap manusia tu bi imamihim, mengikut akan imamnya. Ni ayat ni panjang cerita. Kan? Ni nak cerita bab terima amalan, dia kena cerita gini baru kita nampak ayat Quran tu. Kan? Jadi apa cerita dia ni? Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, ni maksud dia banyak. Maknanya manusia sebelum menerima suratan amalan, Allah suruh berhimpun duduk dengan ketua kita dulu. Tu yang Tuhan kata yauma nad'u, hari itu, iaitu hari mahsyar nanti, nad'u, kami seru, kami keloi, kan, kami panggil kullu unasin bi imamihim, setiap manusia itu dia bersama-sama dengan imam dia. Kan, imam dia ni ketua dia. Apa maksud imam? Dalam tafsir disebut maksud imam di sini iaitu nabi. Ni dia ada tafsir pertama, dia ada 6 qaul. Ada 6 qaul. Pendapat yang pertama mengatakan Allah sebut bi imamihim di situ dengan maksud ai bi nabiyihim. Mana sebelum daripada kita ni dah lepas pakai berhimpun, okey, nak mula proceeding, nak bagi suratan amalan ni, malaikat akan seru daripada pihak Allah, ataupun Allah Ta'ala sendiri yang akan seru. Manusia semua dengar, kan? Allah bagi dengar, kan? Nad'u kullu unasin bi imamihim, setiap ummah ni mesti duduk dengan nabi dia. Ini maksud ayat yang pertama. Ulama kata ai imamuhum nabiyuhum, bermaksud imam di situ iaitu para nabi kita. Mana setiap umat ni dia ada nabi dia. Bukan celangak pergi duduk tanah, duduk pilah tanah ni orang tak ambat sudah. Bukan kira gitu. Akhirat ni bukan boleh duduk cerodong, tengok puak ni game baik, pilah nempek kot tu, kot orang tarik mai, bukan dia bangsa. Tu. Akhirat ni nak pergi duduk kena lari, pergi duduk tumpuk lain tak boleh. Kan? Tak boleh lari. Dalam hadis Abu Hurairah kata apa? Fayunadi yaumal qiyamah, Nabi kata nanti di hari akhirat, malaikat seru dulu, ya ummat Ibrahim, wahai umat Nabi Ibrahim. Keluar habis. Hak mana umat Nabi Ibrahim? Pergi ikut belakang Nabi Ibrahim. Dan tu contohlah, ya ummat Musa, wahai umat Nabi Musa. Nabi Musa duduk depan, ni. Hak dia pakat duduk belakang ni. Kaum-kaum dia, kan, umat-umat dia. Ya ummat Nuh, wahai umat-umat Nabi Nuh. Semua rasul dipanggil. Antara dia ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata wahai umat-umat Nabi Muhammad, pakat duduk di belakang Nabi Muhammad, nampaklah. Bila panggil saja lagu tu, Nabi kata fayaqumu ahlul haqqi alladhina taba'ul anbiya, maka bangkit berdiri, makna berimpunlah oleh ahli-ahli sebenar yang mengikut sebenarnya mereka itu akan anbiya. Ni nak bagi suratan amalan ni, satgi panggil, kan, dia ambil tu baru dia patah balik pergi kat geng dia. Hampa tengok, wui bocor. Ni nak cerita ni. Tu yang dia kata ha umqra'u kitabiyah. Nah, hamba baca tengok suratan amalan ku ni. Kan, macam kita boleh SPMA semua, boleh apa weh? Betul lah. Baca diri hak mana boleh boleh apa weh? Tak ambil lagi. Tak ambil lagi apa? Dia peronyok berpakit lah. Kita dunia apa Allah buat dah tunjuk. Kita pun tak mahu nak kenal tu sana. Macam tu lah. Ni umat-umat ni hak mana ikut anbiya. Baru ambil fayakhuzun kita kutubahum bi aymanihim. Kemudian Tuhan seru lagi, malaikat kata ya atba'an Numruz. Hak tu hak kaum-kaum yang beriman. Weh pengikut Namrud. Namrud duduk belakang, Namrud duduk depan. Hang ikut dia. Duduk atas dunia. Ya atba'a Fir'aun, wahai pengikut setia bagi Fir'aun. Dia ada pengikut. Puak ni semua kena seru. Ya ittiba'a fulan wa fulan, wahai pengikut ayah Pin. Ni semua ni ulama kata min ru'asa'id dalal wal akabiril kuffar. Orang yang mengikut orang kafir dan ketua dia serta orang yang mengikut puak-puak sesat. Kenapa panggil habis tu?
ayah pin mak kahak rasul Melayu semua terbit semua ni. Depa duduk depan tu, depa duduk belakang. Dalam tafsir disebut kan, min ru'asa'id dalal wa akabiril kufar. Siapa ketua-ketua sesat kan ayah pin. Ayah pin kepala. Woi pengikut ayah pin, berimpun. Kena berimpun semua. Duduk belakang ayah pin. Ayah pin nak syafaat hang. Dia pun nak kena lempak dalam neraka, apa nak suruh dia syafaat apa? Dia sama juga dengan Dajjal apa semua tu. Ha? Wahai pengikut Dajjal. Semua hak mana ketua-ketua persatuan ajaran sesat. Walaupun mereka tak pernah daftar bawah harus sekalipun. Kan? Catatan rekod ada malaikat. Pergi sana tak sadut sembang. Kata kami tak daftar pun yuran tak payah kan, tak ada sadut sembang pemuhung tu. Revision kau apa-apa no. Ha, Freemason ke apa ke, semua ada. Semua duduk belakang buat tu. Nah, ni yang nak kena ambil suratan amalan tangan kiri. Tu satu tafsir dia. Pendapat yang kedua mengatakan imamihim itu dengan maksud kitab. Imamuhum ay kitabuhum. Bagi umat-umat yang mempunyai kitab, duduk di belakang Quran. Siapa yang di bawah Quran, duduk belakang Quran. Dan ni yang malaikat seru, fayunadi yaumal qiyamah ya ahli Taurat, wahai ahli-ahli yang berpegang dan beriman dengan kitab Taurat, ya ahli Zabur. Hak ni hak dipanggil ni puak-puak hak geng-geng baik semua ni kan. Hak mana buat kitab Kediri tu, ajaran Hindu duduk dalam naskah apa semua tu. Nampak jumpa lah muka hampa. Mereka kata maza amiltum fi kitabikum, apa yang kamu telah amalkan dengan isi yang ada di dalam Quran ataupun kitab-kitab kamu. Halim tasaltum awamirahu halistanabtum nawahiyahu. Mereka tanya, hak duduk dalam Quran tu hampa ikut ke? Hak dalam larangan dalam Quran tu hamba jauh ke? Hak mana pegang Quran, buat amal dengan Quran, boleh duduk di belakang Quran. Ni maksud ni. Mana kalau kita tak buat amal mengikut sebagaimana Quran, tak boleh kan, tak masuk di bawah golongan-golongan. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan imamuhum kitabu a'malihim, iaitu orang-orang yang nak menerima suratan belah kanan, geng duduk sana. Ada geng bagi tangan kanan. Ni nak ambil dengan tangan kiri. Dia akan farak begitu. Pendapat yang keempat, Imam Qurtubi kata murad dengan imam iaitu mazhab yang kita ikut atas dunia. Malaikat akan seru, ya Hanafiyun, wahai mereka yang mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mana mazhab Hanafi duduk belakang Abu Hanifah. Hanifah duduk tunggu mana dia punya orang yang mazhab Hanafi. Wa ya Syafi'iyun, wahai mereka yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Boleh hidup dengan Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i tunggu kita ni kan. Kalau kita mazhab Syafi'i betul ya, kita berojak mazhab mana Imam Malik tanya Imam Syafi'i, tengok rojak pun tak tahu mazhab siapa kan. Dia tarjih pula antara empat mazhab, hak mana lebih kuat kita ikut tu. Lebih daripada Imam Rawiyani orang kan. Ingat hang Imam Ustukhri lah, tarjih pendapat mujtahidin. Allah macam tu, ambil pendapat berdasarkan hadis ni, maka lebih tepatlah ijtihad Imam Abu Hanifah. Hang tarjih dengan hadis sekok tu ya. Tanya mustalah hadis Ibn Haram Taqti kan. Jangan nak tarjih hadis lambat siang. Ni maksud dengan imam di sini iaitu imam mazhab. Ya Mu'taziliyun, wahai mereka yang mengikut mazhab Mu'tazilah. Ya Wahabiyun. Yang Wahabi. Tak apa, ikut tu. Kita tak ada marah apa kan. Bersuka hang lepas ni yang duduk belakang Muhammad Abdul Wahab. Itu mazhab ad-dalal. Mazhab ahli sunnah wal jamaah semua dengan cahaya gemilang luar lagi ajaran sesat. Seorang nak ikut. Ya Qadariyun, wahai mereka yang bermazhab Qadariyah. Semua mazhab dibagi kan. Ikut mazhab sesat tu. Kita ada mazhab Syafi'i, duduk dekat Imam Syafi'i. Ni ulama tafsir begitu. Itu pendapat yang ketiga kan.
Pendapat ketiga pula dah. Pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, maksud dengan kata imam iaitu amalan yang kita buat atas dunia yang masyhur. Mana kita ni banyak amalan, kita mesti ada satu hak kita lebih puluh tu. Kan? Mesti ada puluh ulama sebut ni. Al-muradu bihi amalul birri alladhi ishtahara bihi fid dunya fayunadi ahla sadaqat wa ya ahla sawm, ahla siyam wa ahla jihad. Mana kita atas dunia ni, kita ni memanglah kita sembahyang puasa zakat haji, tapi amalan apa nampak kita ni lebih situ. Masyhur kita dengan situ. Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim semua ilmu, tapi masyhur Imam Syafi'i ni dengan mujtahid mazhab dalam fiqh. Kan Imam Syafi'i tak alim tasawuf. Kan? Mana halak pada tu lah. Cuma dia masyhur dengan fiqh. Macam ulama-ulama mutakallimin, Imam Abu Hasan Sy'ari, wa Imam Hasan Sy'ari tak erti fiqh lah. Dia masyhur tauhid saja. Tak gitu kan. Macam ulama-ulama hadis, ramai ulama awak tak alim fiqh apa tu. Woi. Apa kata tak alim? Kan masyhur. Jadi dipanggil kita ni mengikut bidang ibadat kebaikan yang kita masyhur tadi ni. Kalau kita ni orang puasa kuat, amalan ni ibadat tapi dikenal dengan puasa kan. Macam tu guru setengah tu, bukan dia tak amalan lain berlambak kan. Macam Quran habis sehari-hari tu ya. Tapi masyhur dia ni orang banyak puasa. Maka dia digelak, dipanggil nanti ya ahlas siyam, wahai mereka yang banyak puasa atas dunia. Ni maksud Imam Hisham. Amalan-amalan ni akan mengetahui atas kita. Kita nak ambil amalan mana yang kita nak kena puluh lebih. Ya ahlat tariqah, wahai mereka yang rajin berzikir. Zikir pun menyegat, orang panggil gitu. Ni atas amalan kita yang kita rajin. Masing-masing lah tu kan. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam di Imam Hisham dengan maksud al-ummahat, iaitu dipanggil kita ni dengan nama mak. Imam tu bukan imam ke? Imam wazan khifaf. Khifaf jamak pada khuf. Khuf ni kasut, jamak ada khifaf. Jamak ada imam. Ni kena ngaji lughah kan. Bahasa Arab payah. Al-Quran ni kita kata imam ni tu imam. Imam jamak pada pada. Makna ibu. Mana yauma nad'u kull unasin bi imamihim. Hari akhirat ni dipanggil segala manusia bin mak. Tu yang orang tua kata tu. Kan? Kita akhirat nanti pada masyarakat panggil mak, kita kata ambil tang mana weh. Mengaji tafsir sama weh. Kan? Tak ada orang tua ada sebut tu. Pasal tu Tok Guru sebut ni. Kan? Li'anna al-imam jam'u ummin ka khifafin jam'u khuffin. Sebagaimana dalam lughah, khuf wazan sama mauzun dengan khifaf. Kan? Jadi imam tu daripada ibu jamak, dia wazan khifaf, imam. Dia panggil mengikut bin mak. Sebab apa Allah panggil bin mak? Satran ala waladi zina. Yang pertama Allah nak tutup, nak selamatkan anak-anak zina. Anak-anak zina pak tak ada. Bukan bin Abdullah. Tak. Mana Tuhan nak tutup aib dia. Kadang-kadang anak zina bukan jahat kan. Mereka pun bukanlah. Ni lagu orang lain hak dapak ni buih habis pada apa lagi kan. Tapi Allah nak tutup aib dia di akhirat. Tu satu. Wa riayatan haqqi Isa, dan juga nak meraihkan hak Nabi Isa. Isa ibnu Maryam. Nak meraihkan Nabi Isa bin mak. Sebab tu nanti akhirat panggil mak bin mak. Wa izharu syarafil Hasan wal Husain, dan juga menzahirkan kemuliaan Hasan dan Husain. Kan, kalau bin pak bin Ali, bin mak Fatimah bintu Rasulullah. Lagi bertambah mulia lah Sayyidina Hasan Husain. Sebab tu Allah panggil kita ni ikut bin mak. Itu kata sebahagian ulama. Jadi bila kita ni berhimpun, semua ni berhimpun duduk bawah geng. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mazhab ataupun Nabi, mana kita duduk di bawah umat Nabi, bukan duduk ramai campur tu dah, kelompok perhimpunan tu. Apabila kita siap duduk dalam kumpulan kita, yud'a ahaduhum, Nabi kata dipanggil kamu semua ni, fayu'ta kitabahu biyaminihi, maka kita akan terima suratan amalan dengan tangan yang kanan. Selepas terima suratan amalan dengan tangan kanan, makna panggil seorang.
Seorang-seorang malaikat mai bagi tu. Setiap orang kan ada malaikat yang jaga. Dia akan bagi. Kita nak ambil tangan kanan, tangan kiri, tak dia akan contoh bawah. Lagu mana orang-orang ni kan. Serta amalan tu dia bukan mai ada duduk kat malaikat. Tak ada. Malaikat tak pegang lah rekod tu. Malaikat tak pegang. Dia kata malaikat bagi tangan kanan. Nanti nak cerita tak habis lagi kan. Kalau tanah amalan tu Allah letak di bawah khazanah, di bawah arash ni. Allah perintahkan angin dalam hadis Sayyidina Anas bin Malik sebut. Angin tu pukul mai ke padang mahsyar, mai naik sangkut di tengkuk kita. Lepas tu bila nama kita dipanggil, malaikat ambil sorak tu, serah kat kita tu. Sama ada kita terima serahan tu daripada tangan kanan atau tangan kiri. Tu baru. Kan? Ni cerita ni. Ini yang kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ni. Ada cerita sikit dulu. Jadi bila orang-orang yang terima suratan tangan kanan, wa yamuddu lahu fi jismihi sittuna zira'an, lalu tubuh badan dia pun memanjang dan besar menjadi 60 hasta. Bila terima suratan tangan kanan tu, pas pada tubuh badan dia besar. Bukan beranak kubur tu besar terus. Itu yang kata kita ni kembali kepada kejadian asal kita, kejadian Nabi Allah Adam, iaitu dengan saih dia yang sama. Kan? Saih dia apa? 60 hasta. 60 hasta berapa puluh kaki dulu kita cerita tu. Kan? Bagi? Lupa ke dah? 60 kali 18 berapa? Ada kali kira api nak beritahu kaki kita kadang habaq hasta tak tahu punya mana. Sebut kaki 1080 bagi 12. 90 kaki. Tinggi kita 90 kaki. Tinggi 90 kaki, pok-pok yang terima suratan tangan kanan ni. Wa yubayyadu wajhuhu, kemudian wajah dia berubah menjadi putih. Wa yuj'alu ala ra'sihi tajun, lalu Allah pakaikan di atas kepala orang terima suratan amalan ni mahkota min lu'lu'in yatala'la'u, daripada permata emas. Dalam riwayat lain sebut yang bertatahkan batu permata yang bersinar-sinar cahayanya. Ini setiap orang terima saja suratan tangan kanan, Allah perbesarkan tubuh badan dia menjadi 60 hasta ataupun 90 kaki. Muka dia berubah kena cahaya yang putih. Lalu malaikat bagi dekat setiap orang terima suratan amalan tangan kanan ni, yuj'alu ala ra'sihi tajun, mahkota. Duduk atas dunia kita pakai kain pelikat yang balut kepala kan, nak pakai hak sultan tu sudut barangan, sultan dia pakai tengkolok mahkota. Tapi akhirat semua Allah bagi kan, orang terima suratan tangan kanan. Mahkota atas kepala ni, mahkota tu mah min lu'lu'in yatala'la'u, daripada bertatahkan permata mutiara kan, yatala'la', memancar-mancar sinar cahayanya. Cerah. Lepas terima tu, fayantaliqu ila ashabihi, dia balik pergi kumpulan dia balik Dalam kumpulan dia tu ada anak isteri dia, ni banyak tafsir lah. Mana kita kalau duduk dalam kumpulan umat Nabi, pergi terima suratan amalan kan. Suratan amalan bukan terima seorang-seorang, kena pergi terima depan. Panggil seorang-seorang, duduk di tengkok. Semua suratan amalan kita ni gantung di tengkok, serah di depan orang. Tu yang tahu panggil nama seorang malaikat panggil. Tu yang pi sana, pisah pada kumpulan dia, pi ambil terima. Bila terima suratan amalan tadi berubah jadi besar. Lepas daripada tubuh tengkolok mahkota tadi ni bersinak-sinak, fayantaliqu ila ashabihi, dalam jalan duk kaki nak balik pergi ke kumpulan dia, fayarawnahu min ba'idin, kumpulan dia yang tak terima suratan ni tengok daripada jauh. Dia berkata apa? Allahumma atina bihadza, ya Allah berikan kepada kami macam kawan ni juga. Macam kawan ni juga, ya Allah. Pakat doa, ya Allah berikan kami sebagaimana kawan kami tadi ni. Kan dia dapat sakan antara tu. Wa barik lana fi hadza, dan berkatkan kami dengan sebab dia pun dapat berkat kami sama, bagi kami dapat sama, ya Allah
Ni kumpulan kita duk berdoa ni. Kan kalau orang awal pergi terima, kita duduk sini, ya Allah. Macam kita lah, kawan kita pergi ambil result, tengok-tengok, weh tu. Kita duduk dalam perut. Harap-harap aku lebih kurang dia. Kan. No? Dapat 50A tu. Kan. Boh pergi banyak kan. Hatta ya'tiyahum, sampailah laki-laki yang terima suratan ni kumpulan dia. Bila sampai kumpulan dia, dia kata apa? Absyir wa likulli rajulin minkum mithlu hadha. Hampa seronok lah woi, sekejap lagi hampa pun boleh terima seorang macam aku juga. Ni bila sampai dekat kumpulan dia, fayaqulu, maka berkatalah ia man tadi, ha umqra'u, nah hoi umqra'u, hamba bacalah, hamba tengok, hamba tengok. Duduk di sini tak boleh robek ambil tengok, tak boleh. Duduk gantung di leher ni siapa Allah tak bagi tengok. Pergi sana malaikat ambil suar belah kanan, ataupun ambil pergi duduk belah belakang. Ambil tangan ni nah lagu tu, dia nak pergi ambil pun tangan dia tak boleh ni lah, duduk lagu tu lah. Jalan kaki pergi duduk ambil tu pun tangan duduk belenggu leher lah. Tak pergi nak ambil tak boleh. Ambil kot ni lah. Orang kapiak ni teruk nak ambil. Tanda kata tangan kiri lah kau ni. Kalau pergi dia jalan lagu tu, mana suratan tangan kanan lah dia akan terima sekejap lagi. Tu ni serta abad ni. Tu yang bila dia ambil saja suratan amalan, mai tang kumpulan ashab, makna kawan-kawan dia ni, dia suruh, ha umqra'u kitabiyah. Nah, cuba hamba tengok suratan amalan aku ni. Kemas oi. Kalau bahasa kita dah lagu tu kan. Hang tengok result aku ni. Sebab apa? Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku ni dunia, aku yakin sepenuhnya aku pasti akan berjumpa hari hisab ni. Sebab tu aku pulun. Aku percaya pasal aku nanti nak terima rekod baik macam aku nak dapat keputusan Pak Isa. Tu yang aku pulun baca bengkak biji mata aku. Pasal nak result tu lah. Ni kan satu kelompok kumpulan orang yang dia yakin dia akan bertemu hari hisab. Dia pasti akan melakukan amalan yang soleh. Nanti dia akan berbangga-bangga di depan para sahabat. Ini orang-orang yang beriman ni. Wa qawluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun mereka yang diberikan akan suratan amalannya bishimalihi, dengan tangan yang kiri, fayaqulu, maka berkata dia, ya laitani, mudah-mudahan. Laita lah dia lawan dengan la'alla kan. Laita litamanni la'alla litaraji, dalam apa nama, ambil lupa lah, macam jurmiah pada kan. La'alla ni kita berharap dan kita bercita-cita sesuatu yang mungkin kita akan dapat. Kalau laita ni selalunya kita bercita-cita sesuatu benda yang tidak mungkin kita akan dapat dan peroleh. Aku ni kalau boleh jadi raja lah no. Boleh ke? Tobat lahum. Bangsa tu orang panggil laita. Kan? Cita-cita yang masuk dalam kelompok laita. Mana laita ni? Tobat lahum tak boleh. Macam syair Arab kata, laitani ya'udu syababan yawma. Aku ni harap-harap minta bagi muda sehari pun tak apalah. Boleh muda balik sehari? Mana boleh lah kan. Luruh kan. Mana laita tu? Litamani, kita cita-cita satu benda yang tak mungkin. Sebab tu orang-orang yang terima suratan tangan kiri, dia kata apa? Ya laitani, mudah-mudahan lam uta kitabiyah, tiada diberi akan daku suratan amalanku. Macam orang pergi ambil keputusan Pak Isa, pergi tengok, baik tak payah ambil Pak Isa kan. Tapi la'alla tu lebih kepada nak harap yang nak jadilah. Kalau nisbah manusia lah. Kalau la'alla dalam Quran semua yakin. Pasti tak boleh terjemah mudah-mudahan. Yang ni pasti kamu akan jadi hamba yang bersyukur. Kan? Ibn Arabi kata setiap la'alla yang ada dalam Al-Quran bukanlah dengan maksud mudah-mudahan kita tak tahu ke depan guna, tapi mungkin dia dapat tak, pastilah la'allakum tashkurun, pasti kamu ni akan mensyukuri nikmat Allah. La'alla sawab tu luruh lah, mudah-mudahan kita harap-harap hak betulnya lah. Tu yang orang kapiak ni begitu. Ni dalam hadis ni kata
Wa ammal kafir, Nabi kata orang-orang yang kafir, fayusawwadu wajhuhu, bila terima saja suratan amalan hitam terus muka dah. Wa yamut wa yumaddu fi jismihi sittuna zira'an ala surati Adam, tubuh dia pun membesar menjadi 90 kaki macam atas rupa Nabi Adam. Kan makna atas bentuk sih Nabi Adam. Bukan cakap tu saja, fayulbasu tajan min narin, Allah buh atas kepala dia ni mahkota yang dibuat daripada api. Dah lah duk pada masyak tu teruk dah. Buh pula mahkota atas kepala tu, mahkota api lagi menggelegak lagi otak dah. Kan? Fayarahu ashabuhu fayaqulun, bila dia terima suratan amalan tangan kiri tadi ni, jalan balik pergi kumpulan dia lah, geng-geng ayah Pin ni kan. Pin mati tak taubat kan, boleh kata balik pergi kat ayah Pin ni, tengok dia berselau api atas kepala. Geng-geng dia kata apa? Na'udzubillah min syarri hadha, ya Allah jauhkanlah kami daripada mendapat kejahatan macam laki-laki ni. Doa sajalah muka hampa waktu tu. Lepas doa lagi, Allahumma la ta'tina bihadha, ya Allah janganlah jadikan kami, diberi kami seumpama laki-laki ni juga. Oh, pandai tak doa gitu. Teh dunia jangan nak kata apa kan. Fayatiyahum, dia pun pi kat geng dia. Fayaqulun, depa kata dekat dia, Allah makhzihi, mudah-mudahan Allah menghinakan kamu. Biar hang seorang lah. Tak kami tak jadi lagu hang. Fayaqulu, laki-laki yang buat balik suratan amalan kat geng tu kata apa? Ab'adakumullah, mudah-mudahan Allah menjauhi sekalian kamu daripada rahmat Allah. Hampa pun jadi macam aku. Fa inna likulli rajulin minkum misla hadha, semua hampa pakat jadi macam aku lah dia dah. Minta hampa tak dapat rahmat daripada Allah. Ni bila dia balik pergi kat kaum dia ni, orang tanya lagi dengan suratan tadi, lam ya laitani lam uta kitabiyah, mudah-mudahan aku tidak menerima suratan amalan. Ana doa apa duk pegang dah. Walam adri ma hisabiyah, padahal dia tidak mengerti apa itu hisab. Ya laitaha, dia kata mudah-mudahan, hei kanatil qadiyah, aku harap-harap kehidupan aku dulu diputuskan melalui kematianku yang terakhir itu. Mana dia kata, aku duk ingat aku minta lah mati, kata mati terus. Ni aku bangkit pula ni. Tapi nak buat tentang apa, hendak doa apanya, tapi nak habaq keluhan, rintihan daripada orang yang menerima suratan tangan kiri ni. Harapan dia kata apa, mudah-mudahan aku ni tak beranak balik. Hang tak ada anak balik, pahan cengkuai mengkit dah. Kan macam orang duk meritih rogi lah. Rogi minum ekor, tak kena rogi minggu ni. Kan duk rintih pahan tikam berjabu lah kan. Betul. Kan menyesal duk mendengar. Habis dah rumah pun kena lelong duk mendengar. Awak weh, silap lah pergi duk pitikam sampai main judi, gadai tanah. Awak penyesalan dia begitu memberi faedah, untung lah. Tanah oleh kat orang minggu ni kan. Menyesal tak minyak apa lagi kan. Tak ada berguna penyesalan lah waktu tu. Ni yang Tuhan hikayat balik ni. Maksud pada kata dua ayat ni, yaqulul awwalu, berkatalah oleh yang pertama, makna man utiya kitabahu biyaminihi ni. Dia kata apa? Li ahlil mahsyari, bagi ahli-ahli mahsyar, mana orang-orang yang sekumpulan dengan dia. Contoh panjang ayat ni dia ambil sekerat. Jadi manusia yang pertama ni, iaitu ahli-ahli yang menerima suratan amalan dengan tangan kanan ni, yaqulul awal, dia kata apa? Li ahlil mahsyari, bagi ahli mahsyar, makna kumpulan dia ni, farhan, hal keadaan dia ni seronok. Nah, ambil ni, khuzu, ambil oi. Hang ambil tengok. Aqra'u kitabiyah, baca tengok oi. Hang tengok amalan aku ni tu. Hang cuah hangpa baca tengok. Suar dekat kawan-kawan ni bagi tengok rekod amalan atas dunia. Mana orang rekod baik boleh tunjuk kat orang. Kan? Kalau kita pergi kerja, yang menjahat banyak agak, tunjuk orang. Mana orang hak cemerlang ni betul tak? Kan? Minta lupa, orang tak tanya lah. Orang tak tanya boleh apa, dia pun pergi tanya kawan tu, hang boleh apa, nak suruh orang tanya dia boleh apa.
Macam kawan boleh baik kan. Seronok nak habaq, seronok tu. Inni zanantu ay alimtu, sesungguhnya aku zan. Asal makna zan ni sangka kan. Dia kata dalam ayat tu Tuhan kata inni zanantu, sesungguhnya aku menyangkai. Adakah sangka gitu? Ada. Ay alimtu, aku yakin anni mulakin hisabiah, aku akan berjumpa dan bertemu dengan hisab. Tu maksud daripada ma man utiya kitabahu biyaminih tu. Wa yaqulu sani, dan berkatalah yang kedua, yakni man utiya kitabahu bishimalihi ni, lamma yara min su'i aqibatihi, apabila dia melihat daripada buruknya kesudahan dia, dia tengok keputusan begitu, dia tahu kan. Dengan dia macam kita ada ambil puasa, kalau boleh tengok feel semua, apa yang bayang dalam kepala dia, mampu balik report aku godam, mampu kan. Lepas itu dia kata dah kan, dalam mengaji bagi kalau tak mau teruk pun jangan bagi feel semua, hang feel hang mampu. Kita duduk ketak perut kan, nak balik tak balik, nak balik tak balik. Orang ambil result balik ke sebelah, kita balik petang kan. Orang lain balik petang juga, setengah tu balik pasal apa, pergi duduk hore dulu, kita pergi duduk menyorok, duduk mikir, mampu lah aku balik sekali kan. Lalu ni orang yang terima suratan amalan tangan kiri ni duduk hitung diri, mampu lah sekali. Dekat dah masuk neraka. Ayya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri hisabiyah. Mudah-mudahan, dia kata aku ni tidak diberi suratan amalan, dan mudah-mudahan aku tidak menghadapi apa itu hisab. Aku tak tahu soal langsung bab hisab ni, tapi aku kena harung tahu juga. Ya laitaha kanatil qadiyah. Mudah-mudahan adalah mati yang dulu itu memutuskan kehidupanku. Ay laital mautata allati mataha kanatil qadiyah, ay alqati'ah li amrihi falam yub'atsu ba'daha. Falam yub'ats ba'daha. Mana dia minta bahawa mati dia yang sebelum ni, mati atas dunia ni, putih tang tu lah, tak bangkit dah. Tu yang dia kata ya laitaha kanatil qadiyah tu, maksud mudah-mudahan aku mati dulu habis tang tu. Tapi aku tak sangka bahawa Allah hidupkan aku semula. Ni habis. Wa qauluhu ta'ala, dan firmannya Allah Ta'ala. Ayat lagi ni dia buat main dalil Quran lagi ni. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Apa maksudnya? Ni kita tengok. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ada tabik dah sini. Tak. Atas tadi ayat dalam surah Al-Haqqah. Ini pun suratul Haqqah juga, apa nama, dalam suratul Al-Insyiqaq. Ni, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun mereka maka adapun mereka yang diberikan suratan amalan dia tu dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisap akan dia akan sebagai hisap yang sedikit dan mudah. Itu tanda kata seseorang ni nak mendapat kelepasan kan, dan boleh masuk dalam syurga kan. Tengok bila dia dapat terima suratan amalan dia dengan tangan kanan, Allah kata orang ni akan mendapat hisap yang mudah kan. Mai tak amalan, Tuhan kata banyak buat baik kan ni, pi lah mudah sampai tak tu. Kadang-kadang tengok amalan ni macam-macam juga noh, tapi baik banyak juga ni, banyak baik ni, baik banyak, bagus. Lebih kurang tu halal bang kan. Bahasa kita gitu. Hisab yang mudah. Mana Allah tak periksa. Kalau Allah tanya, waktu ni hang pergi mana? Waktu ni hang buat apa? Kalau hal lagu tu memang nak terima azab lah kan. Ni hisab yang mudah ni, mana Allah pemudah bagi dia, tak tanya banyak dan tak berat persoalan kepada dia tu. Wa yanqalibu ila ahlihi, dan berpaling pulang, yang ni balik dia tu ila ahlihi, kepada ahlinya. Maksud ahli di sini kumpulan tadi kan, satu kumpulan dengan dia tadi ni. Sebagian ulama mentafsirkan makna ahlihi ni iaitu keluarga
Ada yang tafsir dengan maksud apa nama anak cucu dia kan, tok nenek moyang dia himpun duduk sekali di situ, dia balik kan terima suratan amalan tadi ni, seronok bagi tahu dekat kumpulan ahli dia ni, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, hal dalam keadaan sangat gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun mereka yang menerima suratan amalan wara'a dhahri, menerima suratan amalan tu wara'a dhahri, iaitu belakang. Wara'a dhahri, belakang. Wara' mana belakang? Zahrihi ni belakang. Kena terima ke belakang. Fasawfa yad'u subura, maka selagi akan menyeru dia dengan kata subur, ya subur, dia akan seru ya suburah. Ini dia cerita lain sikit pada atas kan. Tuhan gambarkan orang-orang yang menerima suratan amalan dengan melalui belakang. Tadi sebut tangan kiri. Apa bezanya? Maksud dia orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa ni, apabila buat mai suratan amalan kita ni semua duduk di tengkuk, gantung di leher ni, malaikat ambil suar di depan tu. Kalau yang disuar oleh malaikat ni kita ambil dengan tangan yang kanan, itu bukti kata seseorang itu ahli sa'adah. Tapi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kafir ini, dalam ni dia kan contoh ke depan ni. Ni bawah sikit dia contoh ni. Kita baca bawah tu. Fasawfa yad'u subura, orang yang terima suratan amalan melalui belakang dia, ambil tangan kiri tapi suar kat belakang. Dia kena ambil gitu. Tu maksud dia kalau malaikat bagi tangan kanan, dia terima gitu. Ambil tangan kiri, memang ambil tangan kiri, tapi ambil gitu ke tak? Ambil gitu. Malaikat duduk belah belakang suar. Kita teruk, malaikat terkelapak tengok muka tu. Ini contoh tafsir bawah ni. Dia yad'u subura, dia akan menyeru dan meraung dengan kata dah ya subura, hei kebinasaan aku. Dia akan kata gitu. Subura ni makna binasa. Terima macam bahasa kita lah. Kita ambil rizak kuasa. Mampu gitu. Subura, hei kebinasaan aku. Dia merintih meraung. Suara dia dekah. Ahli masyarakat dengar. Ya suburah, dia kata binasalah aku. Maknanya ambil suratan amalan tangan kiri. Tu Tuhan kata sendiri, fasawfa yad'u subura. Lepas terima suratan begini, dia ambil tengok depan, hitam gelemat, muka dia jadi hitam terus. Sambil dia meraung, dia kata ya suburah, hei kebinasaan untuk aku. Habislah aku. Dia akan seru gitu. Lepas tu wa yasla sa'ira, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka sa'ir, neraka api yang bersangatan hangat. Ataupun maksud sa'ir ni api nerakanya yang menjulang. Itulah tempat dia. Apa maksud dia? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi ni, fa'al kafiru, maka bermula orang kafir, ya'khudhu kitabahu, mengambillah ia kafir tu kitabahu, akan suratan amalan dia ni, bisimalihi, dengan tangan kiri. Sudut kafir apa? Kafir musta'man ke, kafir zimmi ke, kafir mu'ahad ke, kafir harbi ke, kafir wasani ke, sama saja. Yang kata kafir semua, tu zani ke kan, nyamun kafir ke, sama saja. Aku kata tu sami ni baik, tak ada yang kata kafir ni serupa. Orang kafir ni dia ambil suratan amalan tu dengan tangan kiri, tapi ambil tu wa min wara'a dhahri, ambil daripada belakang. Ni belakang ni. Lima warada, kerana barang yang ni hadis yang datang, annahu tughallu yumnahu. Ni dalam hadis yang disebut orang yang kafir ni, dia nak terima suratan amalan dia, tangan kanan dia ni kena belenggu. Tughallu tu belenggu tu dalam kitab kan. Lima warada annahu tughallu yumnahu, bahawasanya orang kafir ni dibelenggu, makna tangan kanan dia ni duduk gitu, duduk ni belenggu di leher, bukan kilas tangan belakang.
Bila tangan belakang boleh tak nampak action. Duk begitu, kena tamat. Nampak sangat pesalah. Cuba kita tengok orang-orang yang kena tangkap kan. Kalau penjenayah bahaya, dia pasung leher. Kalau hak penjenayah biasa, buh gari depan. Samsin sikit lagi dia buh belakang. Kena hak jahat, pasung lagu tu. Dia pagi pasung. Kalau main duk kena tangkap lagu tu memang hotel jahat betul. Kan? Menunjuk kata seorang yang cukup bersalah, jenayah dia berat. Betul. Tapi orang-orang yang kafir ni Nabi kata tughallu yumnahu, tangan kanan dia kena belenggu. Mana dia nak ambil tangan kanan tak boleh. Betul ni. Wa tulwa yusrahu, tangan kiri ni lipat ke belakang. Dia nak ambil dia nak lipat belakang. Mana orang kafir masa duduk jalan pergi terima surat amalan. Begitu. Tangan ni. Itulah hadis sebut dah. Betul wa yusrahu, lipat belakang. Ini duduk begini. Ila khalfi dhahrih, lipat mai ke belakang, pi ke belakang. Fa yu'ta kitabahu, malaikat suruh ambil ke tu. Tarik mai depan, buka hitam ni. Ni ke depan ni cerita. Tulis tang mana semua dah hilang lah. Habis. Panjang ni nak cerita ni. Kita habis itu. Wa amma sunnatu, nanti kita akan masuk sunnah Nabi. Mana sebelum Allah serahkan suratan amalan, Allah buka tawaran dulu. Allah buka tawaran, sebab tu mereka berdebat dengan Allah daripada masyarakat. Mereka buat kafiah. Dan ada adalah hadis. Ittihafus saniyah fi al-hadis qudusiyah. Tuhan kata dulu sebelum daripada nak bagi suratan amalan tu, inna Allah tabaraka wa ta'ala yunadi yawmal qiyamah bi sautin rafi'in ghaira fadhi'in ya ibadi la ilaha illa ana arhamur rahimin wa ahkamul hakimin wa asra'ul hasibin. Malaikat umum dulu, Tuhan khitab dulu begitu. Kan? Lalu Tuhan kata, uhduru hujjatakum. Baik. Buat mai dalil-dalil kata hampa tu betul. Tu yang berdebat dulu. Suratan amalan yang pertama yang Nabi kata fajidalun wa ma'aziru. Ada dua berbentangan ni 3 kali. Mula-mula nak bagi suratan amalan, berlaku debat. Tak apa, buat mai rekod. Lawan tetap lawan. Ini cerita ni kan. Wa ma'aziru, setengah tu dia minta maaf dah, ya Allah ampunkanlah aku kerana di dunia dulu aku seorang yang susah. Nak cari makan pun makan tak cukup sehingga aku terabai kewajipanku ke atasmu ya Allah. Tuhan kata, oi, hang kata hang susah, hang tak tengok Isa, rumah pun tak ada. Nabi Isa hidup dalam keadaan musafir, tanah jengkai pun tak ada. Hang kata hang susah. Kita akan cerita ni banyak cerita ni kan. Kita nak berhenti je tu kan. Tak larat lah. Wa qawluhu ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqiha. Ni nak cerita ni, bawah ni dia akan cerita lah kan. Bila kita nak masuk proses pembicaraan hisab amalan, Allah perintah angin yang ada untuk pergi ambil suratan amalan ni main tak. Semua kita sangkut lihat. Buah dilihat. Suratan amalan kita tanggung. Ni cerita ni, lepas tu malaikat ambil suratan amalan serah di depan. Kalau orang baik ni malaikat cabut pula, bercahaya dah muka. Kalau tengok orang kafir, malaikat main belah datang sentak orang naik. Ambil kata. Cerita ni telarak dah cerita. Part mana pula yang orang yang fasik yang nak buat Allah bagi rahmat ni? Lagi. Harapan ni. Ada banyak cerita lagi ni tak ada cerita. Tak nak pergi lah. Ha?
Ada juga tu. Nanti ni kita cerita depan lah. Dia nak cerita banyak, dia tak larat tarik. Nak tarik tu berat. Makan data. Dia makan data, bateri dia makan. Orang tidur tu lah. Wa qawluhu ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Sebab Tuhan ibaratkan suratan amalan dengan ta'ir, kemudian digantung pula amalan itu di leher. Awak tak bagi buah dalam pakit. Sebab Tuhan bubuh tang leher tu. Sebab kecantikan dan keburukan, kehinaan ada pada leher. Orang yang kebaikannya bila dia bubuh kalung ataupun rantai yang mah dilihat, bertambah kebaikan, bertambah kehebatan. Tengok perempuan bubuh kalung 21 juta. Ini bukan kata kat siapa lah, bukan kata ambil kalung siapa. So dia kira lah kalung siapa kan. 21 juta buah dilihat. Allah lagi terselah kecantikan dan kehebatan. Tapi manusia bila digantung lihat dia, digegari lihat, lebih buruk dan jahat dia. Teruk kau ni. Ini sebab tu Tuhan gambarkan lihat unuqih oi Quran. Kan dia bercakap tu dia ada hikmah dia, Allah ibarat begitu. Dan kita akan semua wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kita akan masuk hadis 3 kali pembentangan. Bentang amalan tu 3 kali. Kali yang pertama bagi amalan lawan pokok ni. Lawan hujah dulu. Bagi depa hujah dulu lawan, kalau menang selamat kita. Ini dalam tafsir sebut lawan. Majidalun wa ma'adhiru. Kali yang kedua tak boleh pilih. Bukan minta maaf habis. Ampunkanlah dosaku, aku sedar tentang kelemahan diriku. Tuhan kata tidak ada. Dulu hang nak mohon apa? Saya kaya Tuhan, tak nak buat apa projek banyak. Tuhan kata hang boleh lawan kan Nabi Sulaiman. Masjid Maghrib semua bawah dia. Tak pernah dia lupa dekat aku walaupun satu saat. Kata langsung tidak boleh pengaruh dia. Hang baru ada 400,000 kan. Rasa dengan Tuhan lah. Kena? Ni ada 4 kumpulan kata Imam Abu Lais kan. Sa'id As-Sa'idi. Ada murid Imam Ibn Shihab Az-Zuhri kan. Ada ditafsirkan Ma'aziru tu ada 4 kumpulan. Orang yang minta maaf ni 4 kumpulan ni lah. Jadi saya sebut dulu selapis. Nombor 1 orang kaya. Nombor 2 orang susah. Yang ketiga orang sakit. Yang keempat orang yang tanggungjawab jawatan besar. Dia jawatan banyak kan. Tak dan kalut kan. Itu Tuhan nak jawab. Kaya miskin, sakit, lepas tu sibuk dengan kerja. Itu 4 tu. Ini dia akan cerita lah. Tak ada nak cerita. Tengok. Dia. Wallahu alam. Di tuan-tuan. Wa qawluhu ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Apa kita masuk hadis tu? Ya waktu ni pun Sultan Syarul Nizam pun tak boleh lawan lah. Hak ni apa yang part ni dia tak kira ataupun dia tanya orang yang mungkin ataupun yang dalam part tu kaya miskin sebab sakit dan sibuk ni. Dia tak kira orang kafir. Semua hak siapa tak bang ibadat. Ada situasi tu, pakat nak bagi alasan belaka. Kalau hak mukmin Sama. Minta maaf lah no. Minta maaf tak apa tuan tu. Minta maaf sini. Dunia boleh lah. Habis-habis tu bayar kes. Kena saman 400 ya, habis dah tarik kes kan. Ni kan dia bangsa dia. Ahli hujung negara lawan. Nanti kita cerita. Banyak cerita kat tengah ni. Nanti dah kaya banyak-banyak ni kan semua ni. Cerita dia banyak ni. Cerita biar beli lah. Dia buat dia semua ada. Lawan pok ni Tuhan boleh berlawan tu. Apa tak kenal Tuhan. Kalau kata lawan, menang selamat kita. Tunggu tengok. Lepas tu yang kena kepok tangan tu.
Nak bentang kali pertama hujah dulu. Tak bukan hak aku semua. Hang bukan orang apa nama Nabi Nuh. Nuh tak pernah main cerita pun bab sifat Allah. Nak terotu depa lawan. Tomah habis Nabi in qulta qultuhu faqad alimtah ya Rabbi, kata Nabi Isa. Kalau aku dulu pernah kata dekat kaum aku ni nak Tuhan tahu. Nabi Isa bin nafi di depan Allah kan. Kaum dia kata kami yang kata Tuhan tiga ni pasal Isa tu abang kata dia anak Tuhan. In qultuhu faqad alimtah ya Allah. Kalau seandainya benar hamba ni kata begitu, Allah tahu. Nabi Isa jawab bang Allah. Dia buat ni jahat. Itu tafsir contohnya. Soalan apa? Tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tak sangkut doa lah ni noh. Ada agak ah. Kacau agak noh.